Membesarkan anak sejak usianya 8 bulan. Sekarang ni Rania telah pun berusia 6 tahun. Bayangkan kalau perempuan kita boleh tahu bagaimana seorang ibu itu membesarkan anak, tapi bagaimana lelaki memikul tanggungjawab tu kan. Dan sekarang dah 6 tahun, maksudnya dah pergi tadika ni. Cabaran tiap-tiap pagi tu pun berbeza juga. Jadi kita nak terus bersama dengan individu yang kita perkenalkan tadi. Sekarang ni bersama dengan kita secara dalam panggilan video, iaitu Ilya Faris Muhammad, bapa kepada putrinya tadi bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi Ilya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sekarang berada di Kota Tinggi Johor ya? Ya, saya berada di Kota Tinggi Johor. Hujan tak kat sana? Sini hujan dah 2-3 hari hujan je. Oh ya? Oh, wow, okey. Rania kat situ lah juga? Ya, Rania kat sini. Hari ini dia cuti. Johor cuti hari ini. Hari Jumaat. Okey, terima kasih kan sudi bersama dengan kami. Mungkin Ilya boleh kongsikan, tadi kita dah bagi sikit pengenalan kan. Saya nak tanya soalan ni terus. Ada perbezaan, kecabarannya, sebab biasa kita tahulah bila ibu yang membesarkan tu, tapi bila bapa ni, macam mana sisi pengalaman yang boleh dikongsikan ni, Ilya? Cabaran tu memang banyak, tapi hari pertama saya ambil dia daripada ibu dia. Saya tak tahu nak salin dia punya lampin, tapi saya YouTube dan Google. Itu cabaran yang paling pertama yang selepas saya ambil daripada ibu dia. Tapi ini memang daripada perbincangan antara Ilya dan juga bekas isteri. Ya, perbincangan antara saya dengan bekas isteri. Betul. Apakah yang membuatkan Ilya macam mengambil satu keputusan yang sangat besar, kan? Macam kita tahu apa yang kita lalui, kita kena tempuhi kan. Pastinya ada yang mendorong Ilya sebenarnya. Tak apalah, aku susah ke senang, aku akan besarkan anak aku macam mana sekalipun. Sebab saya fikir tanggungjawab saya sebagai seorang ayah untuk besarkan anak perempuan terutamanya. Kalau anak lelaki itu mungkin tak kisahlah, tapi ini anak perempuan. Saya rasa lebih selamat anak perempuan bersama ayah berbanding dengan ibu. Saya punya pandangan lah. So atas budi cara saya dengan bekas isteri, bekas isteri benarkan saya untuk jaga puteri saya. Okey Ilya, kita melihat sebab Ilya kerap berkongsi di media sosial berkaitan dengan pengalaman ini, ada juga sedang menghias anak ke sekolah kan. Okey, jadi kalau nak dikongsikan momen-momen yang mungkin sebagai bapa lah yang dapat pengalaman ni kan, apa-apa momen yang boleh dikongsikan dalam membesarkan ni sepanjang 6 tahun ni? Terlalu banyak. Salah satunya momen dia nak bersolek, so kita sebagai seorang lelaki yang ayah, kita tak tahu benda-benda tu. So kita nak tak nak, kita kena belajar. Kita kena advance pada dia lah, belajar tengok YouTube ke, sosial media ke, kita kena belajar. Contoh kalau dia sekarang dia sangat suka ambil video, so kita pun kena belajar lah macam mana nak ambil angle video, macam mana nak ambil angle gambar dia. Because perempuan, dia dah terdedah dengan benda-benda macam tu, dia suka ambil gambar, dia suka selfie, so kita kena belajar lah benda-benda tu untuk kepuasan dia. Faris, satu lagi, sebab kalau kita belajar hanya YouTube je, kadang-kadang kita pun tak berapa tahu kan siapa orang-orang yang memberi tunjuk ajar juga. Pastinya ada orang rujukan kan, yang paling dekat lah untuk membesarkan anak perempuan ni. Tak ada. Memang tak ada. Saya 100% saya tengok YouTube, saya buat research, Google. 100% tak ada, saya buat sendiri. Alhamdulillah. Hebatnya. Untungnya Rania. Okey, baik. Ilya, selain daripada Ilya, kita juga nak memperkenalkan sebab kita bersama dengan seorang lagi tetamu, iaitu Encik Malcolm Fernandez yang juga seorang bapa dan pengasas bersama Persatuan Hak Bapa Malaysia bersama dengan kita. Selamat pagi, Mr. Malcolm. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin boleh mulakan dengan daripada perkongsian Encik Ilya tadi kan. Kita melihat kepada apa yang boleh kita tahu berkaitan dengan hak bapa di Malaysia ni, dan mungkin ramai yang baru tahu berkenaan dengan Persatuan Hak Bapa Malaysia ni, Mr. Malcolm. Ya, dalam Malaysia isu hak bapa ni adalah satu isu yang agak sensitif dari segi wujudnya hak bapa ni memang tipis ya, dari sudut kita melihat bahawa kebanyakan ayah-ayah di Malaysia jarang mendapat hak jagaan. Jadi di situlah timbul suatu keperluan untuk suatu persatuan yang khusus untuk memperjuangkan hak ayah-ayah yang ingin
sebenarnya bersama anak-anak mereka. Dan dari segi itu, untuk mempunyai suatu ruang untuk meluangkan masa yang substansial dengan anak. Ini bukannya suatu isu di mana kita nak merampas ibu, tapi untuk memainkan peranan yang agak penting dalam kehidupan anak atau cahaya mata kita sebenarnya. Tapi kita nak tahu juga, sebab kalau macam ibu, kan, ibu ni dah melalui fasa, sebab kita yang melahirkan anak tu. Betul. Jadi perjuangan dia dah bermula dari situ. Jadi kalau misalnya berlakunya perpisahan hidup atau mati, dia berjuang seorang tu, dia ada kekuatan yang luar biasa. Tapi macam lelaki, Cik Malcolm, bapa tunggal ni, bagaimana bila dia, macam kita dengar Faris kata, dia memang seorang, dia tak ada individu terdekat yang dia rujuk dan sebagainya. Maknanya betul-betul dia belajar satu demi satu untuk membesarkan anak sampai umur 6 tahun. Tapi nak tahu juga bagaimana kesan psikologi dan juga emosi bapa tunggal ni dalam membesarkan anak-anak. Sebenarnya dari segi psikologi atau segi emosi, selalunya sebelum ni kita jarang mendengar bahawa trauma-trauma yang dilalui oleh ayah dan pergolakan dalam jiwa mereka. Kerana ini merupakan suatu yang diibaratkan sebagai tabu. Sebab ayah dilihat sebagai seorang lelaki, tidak boleh menangis, tidak boleh sedih. Tapi dalam zaman moden ini, kita melihat kebanyakan ayah dah mula mengeluarkan isi hati mereka, dan kami lihat bahawa kebanyakan ahli-ahli kita yang menjadi ahli kita atau yang kita menghubungi, mereka mempunyai suatu trauma yang agak kritikal kerana ianya bermula atau dilahirkan dari segi merindu anak-anak mereka dan ingin menjadi mereka ingin memainkan peranan yang agak substansial dalam hidup hari-harian anak. Jadi dari segi itu kita melihat sifat-sifat kemerongan, sifat-sifat kebimbangan, dan ini sebenarnya secara langsung akan membawa kepada suatu keadaan yang memudaratkan kerana ia akan menjejaskan aktiviti sosial mereka dan juga pekerjaan. Jadi itulah yang Prem sebenarnya tengah memperjuangkan agar mereka dapat diberikan bimbingan, kita memperjuangkan hak mereka. Ya, betul. Kita nak tanya kepada Cik Faris. Okey, berdasarkan kepada soalan yang sama juga asasnya kepada tahap perjuangan psikologinya kan. Bagaimana sebenarnya dalam realitinya itu berdepan nak menangani masalah tersebut ataupun isu tersebut, Cik Faris? Untuk saya tak ada masalah because saya mempunyai kerjasama yang sangat baik dengan bekas isteri dan dengan mertua. So hubungan tu tak pernah kita tak pernah gaduh, tak pernah ada masalah. So untuk emosi saya atau fizikal tak ada masalah langsung. Sebab bekas isteri sangat beri kerjasama yang sangat baik. Saya berterima kasih kat bekas isteri dan bapa mertua dengan mak mertua. Macam mana pula dengan Rania? Sebab kita tahu kan bila berlakunya perpisahan ni, pastinya anak kadang-kadang kita rasa dari kecil anak tak faham lagi. Tapi sebenarnya bila anak yang daripada keluarga yang berlakunya perpisahan, mereka dapat merasai kan. Pastinya ada juga kesan dari segi psikologi mereka, emosi mereka, bagaimana? Daripada sejak umur dia 2 tahun, kita dah try to expose, kita dah explain kat dia yang saya dengan ibu dia dah berpisah. Kita dah beritahu. Okay. And then pasal dia punya emosi dia pula so far tak ada masalah sebab saya rasa kasih sayang tu terlebih. Saya dengan bekas isteri berlomba-lomba untuk beri kasih sayang yang sangat banyak kepada dia. So saya rasa kalau dibandingkan dengan kanak-kanak lain, dia sangat bertuah. Walaupun hakikatnya ibu bapa dia sudah berpisah. Pernah tak dalam sesekali sepanjang 6 tahun selepas berpisah ni rasa down sangat, rasa sedih sangat dan mungkin rasa macam ini cabaran yang besar ni untuk dihadapi dalam membesarkan juga seorang diri ni, Faris? Mesti ada. Selepas saya bercerai, saya berhenti kerja untuk saya jaga fokus 100% pada anak saya. So masa tu kita ada banyak masalah lah, financial, emosi. Tapi bila kita fikirkan pasal anak, kita kena bangun, kita kena bangkit. Macam tu lah.
Dan saya pula dikelilingi oleh orang-orang yang sangat positif. Ya. Saya sangat berterima kasihlah kepada bekas isteri dengan mertua saya. Saya sangat berterima kasih. Betul lah, Maksudnya ini antara kes yang mendapat kerjasama yang baik. Bila memikirkan tak apa, kita bukan pasangan yang baik tetapi kita adalah menjadi keluarga, kan? Ibu bapa yang baik kepada anak-anak kita. Saya nak tanyakan kepada Encik Malcolm ni, mungkin tadi kita tengokkan tipsnya. Ada salah satunya berkaitan dengan ini bukan pertandingan kan. Okay, sebagai lelaki kan, sebagai bapa, mungkin ada kisahlah dengan pasangan sehingga berpisah sama ada hidup ataupun yang telah pergi tu. Bagaimana nak mengelakkan daripada ini bukan pertandingan tu, siapa yang lebih baik ni? Bagaimana ingin melakukan satu perjanjian yang baik bersama dengan bekas isteri demi kepentingan anak ni, Encik Malcolm? Sebenarnya memang wujud contoh-contoh yang baik daripada negara-negara lain yang mana mereka mempraktikkan undang-undang dari segi penjagaan bersama. Ya. So, bila contoh di negara Sweden contoh atau di setengah-setengah negeri di Amerika Syarikat, bila wujudnya pertikaian berkenaan hak jagaan, bila kita masuk mahkamah dah sedia berikan hak jagaan bersama. Jadi ini akan menurunkan konflik di antara ibu bapa, ya. So mereka boleh menumpukan perhatian pada perkembangan anak dari segi agama, dari segi adab, dari segi susilah, daripada asyik melawan. Saya nak hak jagaan, you nak hak jagaan. So bila wujudnya suatu sistem perundangan yang mungkin dikatakan memberikan kedua-dua mereka hak yang bersama, ini akan menurunkan konflik dan yang manfaat yang akan diterima adalah selalunya kepada anak. So itulah menjadi suatu titik permulaan yang kami sedang memperjuangkan dan itulah di mana motif atau agenda kita sebenarnya. Bukan untuk membawa kepada suatu isu yang kita nak melawan atau merampas, tapi kita sebenarnya nak bekerjasama. Kita nak menjadi seorang ayah yang misali, kita nak menjadi seorang ayah yang ingin menjadi memainkan peranan yang penting betul ada dalam kehidupan anak lah kan. Betul itu saja. Sebab sebenarnya psikologi anak-anak ni, walaupun ibu bapa dah berpisah, dia perlu ada tahu bahawa dia ada figura ayah dan ibu, walaupun tak selalu jumpa, tetapi support moral tu penting kan untuk membesar. Betul. Faris, masih bersama kami kan? Okey. Pernah tak sebab Faris pun dah membesarkan Rania ni daripada sampai 6 tahun, maknanya dah 6 tahun jugalah single kan? Terfikir tak untuk kadang-kadang Rania tanya macam, Daddy tak ada ke nak ada a new mommy ke? Okey, dia tak ada tanyalah nak ada kahwin baru ke apa, dia tak tanya. Tapi dia pernah tanya tak nak balik semula dengan ibu ke? Macam tu. So saya kena explain baik-baiklah dengan dia mengenai perkara ni. Tapi memang Faris daripada mula dengan bekas isteri baiklah, memang hubungan kalian memang baiklah, tak ada gaduh ke semua, tak ada kan bermula tu. Konflik tu adalah sebelum kami bercerai, mestilah sebab ada konflik and then jadilah perceraian. Tapi sebab kami berkawan sejak darjah 1, so masing-masing dah memahami perangai masing-masing. So macam tu lah. Daripada 1. Wow, hebat-hebat. Maksudnya ini contoh yang baiklah yang diberikan oleh Faris dan juga Encik Malcolm. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami. Ini mungkin boleh menjadi satu perkongsian yang sangat baiklah kepada mereka yang menonton, mungkin menghadapi satu situasi yang sama juga daripada kalian, contoh dan pengalaman ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih.